Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar dari kumpulan 2 ingin membentangkan kajian lapangan kami yang bertajuk pendidikan norma baru di era pandemik. Seperti yang kita tahu, dunia sekarang sedang dilanda satu fenomena yang sangat besar dan memberikan impak yang sangat kritikal terhadap norma hidup seluruh penduduk di dunia. Fenomena ini merupakan fenomena wabak penyakit coronavirus atau sering disebut sebagai COVID-19 yang telah menyebabkan penduduk seluruh dunia perlu menghadkan aktiviti sosial mereka. Oleh sebab yang demikian, setiap negara telah menutup tempat-tempat yang menjadi tumpuan umum seperti lapangan terbang, pusat membeli pembelah, institusi pengajian, sekolah dan lain-lain. Negara kita Malaysia juga tidak terkecuali dalam dilanda fenomena ini dan institusi pengajian merupakan antara industri atau antara institut yang mengalami impak ataupun yang terjejas daripada fenomena ini. Antara struktur yang terjejas adalah struktur pengajaran dan pembelajaran di Malaysia, iaitu PDP. Seperti yang kita tahu, kaedah PDP di Malaysia pada awalnya adalah kaedah pembelajaran secara bersemuka dan kini akibat daripada era pandemik telah diubah kepada pembelajaran atas talian atau online distance learning ODL untuk meneruskan aktiviti PDP sepanjang tempoh PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Oleh itu, pelbagai aplikasi telah digunakan seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, Google Meet, Webex dan lain-lain telah digunakan untuk meneruskan aktiviti PDP ini. Namun, kecanggihan teknologi dan pelbagai aplikasi turut menuntut komitmen dan kerjasama semua pihak. Oleh itu, semua pihak perlu mempersiapkan diri bagi menghadapi norma hidup baharu dari pelbagai aspek. Oleh itu, saya serahkan kepada ahli kepala saya seterusnya untuk menerangkan sedikit penyataan masalah mengenai kajian lapangan kami. Terima kasih diucapkan. Sekarang kita akan teruskan dengan penyataan masalah. Apabila menyebut tentang pandemik yang sedang berlaku di negara ini, yang sedang melanda ni, ia bukan sahaja melibatkan negara Malaysia, tapi ia melibatkan seluruh negara yang di dunia ini. Malaysia juga tidak terkecuali dengan perubahan norma hidup baru ini. Hal ini tidak dapat dinafikan bahawa institusi pendidikan di negara kita juga turut terjejas impak daripada pandemik yang sedang berlaku ini. Oleh hal yang demikian, Kementerian Pelajaran Malaysia KPM telah menerapkan beberapa kaedah untuk memastikan objektif yang ditetapkan dapat dicapai dengan jayanya. Antara kaedah pembelajaran yang telah diletakkan oleh KPM adalah pembelajaran jarak jauh secara atas talian, iaitu ODL, dalam sistem pengurusan pengajaran dan pembelajaran di institusi pengajian tinggi IPT dan sekolah bermula sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan oleh kerajaan. Seterusnya terdapat tiga persoalan kajian yang popular yang dibangkitkan sepanjang kajian yang telah dijalankan. Yang pertama, apakah kaedah pembelajaran yang digunakan? Yang kedua, apakah cabaran atau kekagan yang dihadapi oleh tenaga pelajar? Yang ketiga, apakah kesan penggunaan kaedah pembelajaran tersebut? Seterusnya, kajian lapangan ini bertujuan untuk mengkaji beberapa objektif, iaitu objektif pertama ialah mengkaji kaedah pembelajaran yang digunakan oleh pelajar, mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pelajar serta menganalisis kesan penggunaan kaedah pembelajaran yang digunakan oleh pelajar ketika pandemik. Seterusnya, bagi skop kajian,
Skop kajian yang dijalankan adalah mengenai kaedah pembelajaran pelajar ketika pandemik COVID-19. Kajian ini dijalankan terhadap pelajar sekolah dan pelajar institusi pengajian tinggi IPT melalui borang soal selidik yang diedarkan melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Kajian mengenai kaedah pelajaran ini adalah untuk mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh majoriti pelajar di Malaysia ketika menggunakan kaedah pembelajaran norma baru ini. Akhir sekali, melalui kajian ini juga, pengkaji dapat mengkaji kesan pembelajaran norma baru terhadap majoriti pelajar Malaysia. Seterusnya, bagi mengelakkan daripada pelajar ketinggalan dalam pembelajaran, Kementerian Pembelajaran telah mengesyorkan agar pelajar menggunakan e-pembelajaran sebagai pengganti kepada pembelajaran secara bersemuka. Melalui kajian literatur, e-pembelajaran bermaksud belajar dengan menggunakan teknologi iaitu satu kaedah pembelajaran baru yang mana maklumat seperti nota dan tugasan yang diperlukan oleh pelajar akan dihantar oleh ahli akademik melalui email elektronik. Hal ini telah diterima baik oleh semua peringkat pengajian dan diyakini bahawa e-pembelajaran akan menjadi pemangkin utama sistem pendidikan. Seterusnya, baiklah, untuk metodologi kajian ini, kami menggunakan kaedah penelitian kualitatif deskriptif, iaitu kami mengagihkan borang soal solidik menggunakan platform Google Form. Dan kami mengagihkan Google Form tersebut kepada pelajar-pelajar di pelbagai peringkat pengajian seperti pelajar di sekolah rendah, sekolah menengah dan juga institut pengajian tinggi. Dan di jadual satu ini menunjukkan pecahan responden daripada kalangan pelajar seluruh Malaysia yang terjejas berikutan pandemik COVID-19 dan yang telah kami edarkan Google Form tersebut. Dan yang dapat kita lihat di sini, pelajar daripada sekolah rendah ialah seramai seorang, iaitu mewakili 2% pelajar, manakala di peringkat menengah ialah 3 orang pelajar yang mewakili 6%, dan yang akhir sekali iaitu di IPT ialah sebanyak 92% yang mewakili seramai 46 orang pelajar. Dan raja satu ini ialah demografi responden berdasarkan peringkat pengajian, di mana dapat kita lihat di sini pelajar di peringkat IPT adalah lebih daripada separuh, iaitu seramai 92%. Seterusnya dapatan kajian dan perbincangan. Di bahagian ini kami akan menerangkan keputusan analisis data berdasarkan tindak bebalan responden terhadap soal sidik yang telah dijalankan sepanjang tempoh kajian. Bagi objektif pertama, iaitu mengkaji kaedah-kaedah pembelajaran yang digunakan. Kedua-dua menunjukkan analisis peratusan kaedah pembelajaran yang digunakan oleh pelajar semasa pandemik. Majoriti dapat kita lihat di sini seramai 47/50 orang responden telah menggunakan kaedah pembelajaran atas talian iaitu online atau online distance learning ODL yang bersamaan dengan 94%, dan selebihnya responden selebihnya iaitu 3 orang yang memilih kedua-dua kaedah pembelajaran iaitu ODL dan secara bersemuka seramai 3 orang yang bersamaan dengan 6%. Ini dapat kita lihat dalam carta pie di bawah berkenaan kombinasi kedua-dua kaedah pembelajaran ini. Seterusnya, jadual 3 menunjukkan analisis peratusan kaedah pembelajaran yang lebih efektif. Majoriti pelajar ataupun responden merasakan bahawa kaedah pembelajaran secara bersemuka lebih efektif, dan seramai 33/50 orang responden telah memilih kaedah ini iaitu bersamaan dengan 66%. Selebihnya adalah dua orang responden iaitu 2 orang responden memilih kaedah pembelajaran atas talian 4%, dan 15 orang responden yang bersamaan 30% memilih kedua-dua kaedah pembelajaran. Carta pie di rajah 3 menunjukkan kombinasi ketiga-tiga kaedah ini. Kaedah pembelajaran ini yang lebih efektif, kaedah pembelajaran ini. Seterusnya, pening aku benda siapa.
Kita teruskan lagi dengan objektif yang kedua, iaitu mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pelajar. Antara cabaran yang dihadapi oleh pelajar adalah yang pertama, pelajar menghadapi masalah data internet yang terdiri daripada 56%. Cabaran yang kedua yang dihadapi oleh pelajar adalah masalah tempat pembelajaran yang kurang sesuai, iaitu yang terdiri daripada 28%. Cabaran yang ketiga yang dihadapi oleh pelajar adalah tiada privacy untuk menjalankan sesi pembelajaran dengan kadar 8%. Pelajar yang tidak mempunyai peranti yang sesuai adalah 0%. Cabaran yang seterusnya iaitu mata cepat penat disebabkan oleh terlalu lama melihat skrin komputer. Masalah daripada 1, masalah 2 dan masalah 3. Dan juga masalah pencapaian internet dan persekitaran pembelajaran yang kurang selesa dan tiada masalah, masing-masing terdiri daripada 2%. Raja 4 menunjukkan carta analisis peratusan cabaran yang dihadapi oleh pelajar sepanjang sesi pembelajaran dijalankan. Seterusnya, jadual 5 menunjukkan analisis peratusan cara mengatasi cabaran yang dilalui oleh pelajar. Cara yang diambil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengubah pelan data internet, iaitu sebanyak 34%. Inisiatif yang kedua iaitu dengan mencari tempat yang lebih selesa untuk menjalankan sesi pembelajaran dengan kadar 48%. Inisiatif yang ketiga yang akan diambil oleh pelajar dengan membeli atau meminjam peranti yang lain dengan kadar 6%. Inisiatif yang seterusnya iaitu tidak melihat skrin pada waktu yang bukan kelas, hand on dan just tawakal, mencari tempat pembelajaran yang selesa. Nanti tiada tempat untuk disorakkan dalam rumah yang tiada dan tidak boleh buat apa-apa yang kerana disebabkan oleh PKPB menyebabkan pelajar terpaksa tinggal di rumah masing-masing, menunjukkan kadar 2%. Raja 5 menunjukkan catatan analisis peratus cara untuk mengatasi cabaran yang dihadapi oleh pelajar. Seterusnya, Seterusnya ialah objektif ketiga, iaitu menganalisis kesan penggunaan kaedah pembelajaran yang digunakan. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, menunjukkan seramai 6% pelajar mengatakan pembelajaran yang digunakan sekarang adalah sangat baik dan 14 pula mengatakan bahawa ianya baik. Manakala lebih daripada separuh mengatakan kaedah pembelajaran ini adalah sederhana. Ini menunjukkan bahawa mereka bersetuju bahawa pembelajaran secara bersemuka adalah lebih efektif dan berkesan. Manakala untuk kualiti pembelajaran menunjukkan kualiti pembelajaran meningkat, iaitu seramai 14%, manakala 86% lagi mengatakan kualiti pembelajaran mereka terjejas akibat daripada beberapa masalah seperti data internet. Seterusnya, Baiklah, seperti apa yang dapat anda lihat berdasarkan kajian yang telah kami jalankan ini, secara kesimpulannya, berdasarkan penerangan dan pelaksanaan, jelas menunjukkan hampir seluruh pelajar mengalami masalah sepanjang pembelajaran atas talian dijalankan. Para pelajar bukan sahaja sekadar mengalami masalah luaran, malah mengalami masalah dalaman seperti tidak memahami apa yang diajar. Bahkan mereka juga kurang produktif dan tidak bersemangat. Oleh itu, kami berharap agar para pelajar dapat mengambil lebih banyak inisiatif untuk memperbaiki ataupun menambah baikkan lagi tahap kualiti pembelajaran mereka, kerana hal ini secara langsung akan mempengaruhi kualiti masa hadapan mereka kelak. Jadi setakat itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih kami ucapkan.